Sekali lagi shalom saudara. 再次弟兄姐妹平安。 Kayaknya sudah 8 purnama saya tidak hadir di sini. 好像已经很长时间了，传道没有来到这边， Tapi senang sekali saudara bisa hadir dan kemudian bisa melayani bersama-sama. 但是很开心的，今天可以跟弟兄姐妹一起在这里崇拜， Dan saya berharap saudara baik-baik saja. 而且我希望大家都过得好， Lebih dari itu saya berharap saudara diberkati Tuhan. 也被上帝的祝福。 Bilang sama kiri kanan kamu diberkati Tuhan. 我们跟旁边的弟兄姐妹说，你是被上帝祝福的， Haleluya. 哈利路亚。 Saudara, hari ini kita akan sama-sama menyimak satu tema dan tema yang diberikan kepada saya adalah Praise His Holy Name. 今天早上的主题是称颂他的圣名。 Dan sejujurnya ketika saya membuka tema ini saya jadi berpikir, saya cari sinyal saudara-saudara, saya mikir apa yang mau dikhotbahkan ya. 说实话，在我接受到这个主题的时候，我一直在想要怎样的把它讲到。 Tetapi kemudian memikirkan kembali tema ini membuat saya jadi merasa, iya ya, mungkin banyak juga jemaat berpikir begitu. 然后看了这个主题，也让我回想起，有可能会众也会这么的想。 Ketika membaca tema ini saja saudara sudah setuju, betul tidak? 当你读到这个主题的时候，大家都已经同意这个主题了，是不是？ Adakah dari saudara tidak setuju dengan tema ini? 有没有弟兄姐妹对这个主题反对的？ Ada? 有吗？ Yang baptis? 要被洗礼的 Setuju 弟 semua 兄 kan? 姐妹都同意这个主题吗？ Sudah selesai khotbah saya. 好，那我结束了， Itu masalahnya. 那就是问题。 Kita merasa bahwa kita sudah tahu. 我们已经觉得，我们已经知道了。 Dan mungkin itu masalahnya kenapa kita tidak lagi memaknai segala ibadah kita, pujian kita, penyembahan kita. 那也就是我们没有这么的去投入了我们的崇拜。 Firman Tuhan akan didasarkan dari Mazmur 103. 今天的正道取自于诗篇的103篇， Karena ini terjemahan Mandarin, bolehkah saya minta untuk dibaca dalam bahasa Mandarin? 所以我们先用中文来读诗篇的103篇的第1和第2节。我的心啊，你要称颂耶和华；凡在我里面的，也要称颂他的圣名。我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。 Ayat 8 sampai 13, silakan. 然后第8节到第13节，耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，却有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永久怀怒。他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。 东离西有多远？他叫我们的过犯离我们也有多远？父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人。 Saudara-saudara, suatu kali ada seorang Kristen Protestan Injili yang mendengarkan khotbah saudara. 弟兄姐妹，有一位基督徒福音派的，他正在听到， Dan kebetulan hari itu dia mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. 然后今天他听了关于末世的道。 Khotbah yang dia dengarkan dari YouTube itu kemudian membuat dia jadi takut, saudara-saudara. 他从YouTube 上听到的这些道，他让他感到很害怕。 Karena katanya pengkhotbah itu bilang bahwa akhir zaman sudah dekat dan ekonomi sedang hancur. Nubuatan tahun depan akan rusak hancur-hancuran, saudara. 因为那位讲到的说，已经末世到了，世界也快变混乱，经济也要崩溃了。 Akhirnya si Kristen ini kemudian jadi ketakutan. 然后这位基督徒感到很害怕， Lalu kemudian dia menarik semua aset-aset dia dari bank, saudara-saudara. 然后他把他所有的财产在银行都拿出来了， Dia jual semua aset-aset dia 他把他的财产都卖掉了， dengan percaya bahwa akhir zaman akan datang. 因为他相信末世已经要到了。 Lalu kemudian dia pikir-pikir bagaimana caranya ya uang di tangan ini membuat dia bertahan. Kalau satu saat nanti akhir zaman datang ekonomi hancur. 然后他一直在想，这些钱他要用来做什么？如果真的有一天经济崩溃，他该怎样的去生活？ Tidak sengaja saudara dia lewat sebuah arena pacuan kuda. 然后有一次他经过了跑马场， Lalu kemudian dia melipir, dia masuk ke situ, saudara. 然后他进去了那个跑马场， Lalu dia perhatikan orang semua taruh
duitnya, berjudi saudara-saudara, bertaruh, lalu kemudian sebagian orang menang saudara dengan gede-gedean. 然后他看到有很多人在那里赌跑马，然后他看到有很多人也赢了很多钱， Lalu dia pikir, ya kayaknya duit ini bisa digandakan dengan cara begini. 然后他想，可能他的金钱也可以这样的去。 Pada pacuan yang pertama saudara-saudara, dia melihat ternyata kuda yang menang itu sebelum menang itu didoakan sama pastor saudara. 然后他看到在跑马场，在那个马还没赛跑之前，有一位牧师在为那些马祷 Dan 告。 dia lihat, loh menang. 然后他说，看到那个马牧师跟他祷告的那位马跑马的时候，他赢了。 Terus pacuan yang kedua, menang juga yang didoakan 在 tuh 第 pastor. 二场第二场赛也他赢了。 Lalu pacuan yang ketiga saudara-saudara. 然后第三场的赛马的时候， Si pastor mendoakan seekor kuda yang udah tua. 那位牧师为一只比较老的马祷告， Dan dia tahu ini kuda ini sudah tua ini 然 saudara-saudara. 后他也知道这匹马已经很老了。 Tapi karena pacuan yang pertama dan kedua yang didoakan pastor menang, makanya dia pikir yang ketiga mesti menang ini. 因为第一场、第二场那个牧师为那些马祷告的马已经赢了，所以他就觉得第三场应该是这个牧师为他祷告的可以赢。 Akhirnya dia taruh semua uangnya 然后他把全部的钱都赌在这匹马了， di kuda yang sudah tua itu. 就在这匹老马。 Ternyata setelah pacuan saudara-saudara, 原来在赛场的时候， kudanya mati di tengah jalan. 这匹马在赛场中死掉了。 Lalu dia datang sama pastor itu, dia marah-marah, kenapa pastor kok mati? 然后他就对这个牧师发怒，为什么这匹马会死掉？ Lalu pastor itu bilang, kamu pasti orang Protestan ya. 然后这牧师说：“你肯定是基督徒吧？ Lah emangnya kenapa pastor? 那为什么呢？ Itu tadi saya doakan supaya kuda itu mau mati memang. 但刚刚我为这匹马祷告，是要这匹马死掉的。 Jadi di Katolik itu saudara-saudara ada yang namanya sakramen last rites atau sakramen untuk sebelum orang mati. 所以在天主教有一个礼仪，他们就是在为还要死去的人的一个礼仪祷告。 Dan si orang Protestan ini tidak pernah tahu itu sakramen, makanya pokoknya dia taunya didoakan harusnya menang, 然 saudara. 后这个基督徒，因为他不知道天主教的礼仪，所以他觉得牧师为他祷告一定是会赢的。 Saudara-saudara, cerita ini hayalan, cuman jokes. 弟兄姐妹，这故事是不是真的？ Tetapi cerita ini mau menunjukkan kepada kita sebuah realita berapa banyak dari antara kita orang-orang Kristen yang berdoa memuji Tuhan hanya sekadar melihat di luar saja. 但是事实上，很多基督徒要来赞美、敬拜、称颂我们的神的时候，其实他们也只是一个礼仪而已。 Terkadang ketika kita menyanyi, mengikuti ibadah pun belum tentu kita benar-benar mengikuti, meresapi kata-katanya. 有时候我们在崇拜的时候，在唱诗歌、在赞美的时候，我们也不一定我们很投入到这诗歌里面。 Seperti yang saya tadi tanyakan, memuji Tuhan, itu semua kita setuju. 像刚刚我问大家的，大家都同意我们要称颂神。 Tapi kalau boleh jujur di hadapan Tuhan, apakah betul-betul setiap kali memuji Tuhan, berdoa, saudara-saudara kita betul-betul into the words? 但是我们要说实话，每次当我们在敬拜神的时候、祷告的时候，我们真的投入在里面吗？ Mungkin kalau kita mau jujur, kita bisa hadir di ruang ibadah. Kita bisa duduk di sini. Sambil mungkin mulut kita juga ikut nyanyi, tapi pikiran kita bisa kemana-mana. 说实话，在我们坐在这里的时候，我们身体坐在这里，我们可能我们的口也唱诗歌，但是我们的思想可能都不 Saya 在这里。 mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tapi puji Tuhan itu artinya saudara menyimak. 对不起，如果大家有感到，但是那证明大家正在听。 Dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan bukan cuma mau menyenangkan telinga kita, tapi firman Tuhan berfungsi untuk mendidik kita. 我们要听得到，不仅要让我们舒服，但是要来教导我们的道。 Dan sebagai seorang pemuda yang juga pernah melalui masa-masa membosankan pergi ke gereja dan tidak menyenangkan itu pergi ke gereja, saya ingin berbagi kepada saudara. 作为一位年轻人，曾经我们经过那些纳闷，在教会里感到纳闷的，我也想分享给大家。
Kadang-kala kita memang mesti jujur bahwa pergi ke mall jauh lebih menyenangkan daripada pergi ke gereja. 说实话，有时候我们出去逛街比来教会的享受。 Bahkan hanya untuk sekedar tidur-tiduran di atas kasur bangun siang lebih menyenangkan daripada pagi-pagi pergi ke gereja, bukan? 在床上睡懒觉，可能也比来教会的好。 Mungkin alasannya kenapa hati kita tidak benar-benar into dalam penyembahan kepada Tuhan Tapi- adalah karena kita memang tidak memaknainya. 但是为什么我们有时候我们的心不能投入在赞美中呢？ Seorang anak remaja datang kepada saya lalu mengatakan, kok kenapa Tuhan narsis? 为什么？有一位年轻人说，为什么神这么自爱？ Tahu narsis? 知道自爱吗？ Tuhan menciptakan kita untuk memuji Dia. Narsis banget Tuhan itu. 神创造我们来赞美他，那神这么自爱。 Saya kemudian tersenyum dan saya mengatakan, salah kalau kita pikir Tuhan ciptakan kita untuk memuji Dia. 如果我们在想神创造人类为了来赞美他，那是错的。 Kalau memang kita diciptakan untuk memuji Dia, berarti Tuhan itu tidak utuh dari awalnya. 如果神来创造我们是为了来赞美他，那么神是不完美的。 Dia seperti anak remaja tantrum yang insecure butuh dipuji. 那他就是像那个年轻人有感到不安全，所以他需要人来赞美他。 Tuhan tidak butuh dipuji sama kita. 神不需要我们去赞美他， Tuhan bisa pakai burung-burung di udara memuji Dia. 他可以叫那些在天上飞的鸟来赞美 Dan 他。 saya percaya seluruh ciptaan itu terbang, berenang di dalam lautan dalam. Itu semua bergerak untuk kesenangan Tuhan. 我相信神所创造的那些在海底的鱼什么，他们都是为了来就是上帝来是为了赞美神的， Kita aja yang merasa kegeeran kayak Tuhan tuh butuh pujian kita. 是我们自己感觉神需要我们去赞美他。 Lalu kenapa kita memuji Dia? 那为什么我们要赞美他 Karena 呢？ memuji Tuhan itu menyadarkan kita tentang siapa kita. 因为赞美神来提醒我们是谁。 Izinkan saya memulai dengan Sokrates, seorang yang bukan anak Tuhan. 因为就是苏格拉底不是神的儿女， Ketika dia mengatakan bahwa hidup yang tidak betul-betul diperiksa, dimaknai, itu adalah hidup yang tidak layak dihidupi. 当他说未经审视的生活是不值得过的。 Dan saya juga mau aplikasikan kepada kita orang Kristen. Ketika kita menghidupi ibadah kita, pergi ke gereja, memuji Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh dimaknai, itu tidak layak dilakukan. 所以这也是对我们基督徒说，当我们来到教会来崇拜的时候，但是我们没有投入在他崇拜中的时候，那是没有意义的。 Karena itu saya minta izin saudara membuka hati untuk mari kita dididik sama Tuhan. 所以我们要打开我们的心思意念，让神来教导我们， Boleh saudara? 可不可以？ Kei ya? Lengko ya? Bilang sama kiri kanan, mari buka hati untuk firman. 跟我们弟兄姐妹说， begitu. 我们要打开 Mantap. 我们的心，听神的话。 Saudara-saudara, Mazmur yang kita baca adalah Mazmur Daud. 在我们刚刚读的诗篇里， Artinya pujian lirik ini ditulis, diciptakan atau dinyanyikan oleh seorang Raja Daud. 这就是大卫王写的一篇诗。 Jadi Mazmur 103 ayat 1 dan ayat 2, nomor 1 dan 2 ini saudara-saudara adalah dimulai dengan sebuah pernyataan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. 这诗篇103篇的第一节、第二节的开头就是我的心啊，你要称颂耶和华。 Daud mengatakan bukan cuma mulutnya, tetapi jauh lebih daripada itu jiwanya diminta untuk memuji Tuhan. 大卫在这里说，他不仅我们的口要称颂，但是我们的心也要称颂。 Artinya ketika pujian dinyanyikan, saudara-saudara, pujian itu harus keluar dari jiwa kita yang paling dalam. 所以在我们唱诗歌的时候，我们也要从心里唱称颂出来。 Kadang-kadang kita mungkin harus memang jujur ketika memuji Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Lagu yang kita nyanyikan sebatas kelihatan di teks, mulut kita ngomong, tapi jiwa kita tidak ikut. 很时常我们在唱诗的时候，我们只是口看着那视频里跟着的唱而已。 Daud memberikan sebuah arahan untuk kemudian bagaimana jiwa kita ikut menyanyi adalah ketika Daud mengatakan, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. 大卫给了我们一个指导，让我们怎样的我们的心要去称颂神，就是我们要记得他的恩惠。 Remaja yang tadi ngomong sama saya, kok Tuhan itu narsis banget.
那一个年轻人跟我说，这为什么神这么挚爱的？ Karena sejak sekolah minggu orang tuanya bilang begini, pergi ke gereja supaya memuji Tuhan. 因为他的父母亲一直的跟他说，你要去教会，要去赞美神， Jadi dia berpikir tujuan saya ke gereja adalah memuji Tuhan. 所以他以为他去教会的目的是要赞美神。 Meskipun menurut saya sih tidak salah-salah amat. 虽然那也是不是完全的错， Tapi kita memberikan reasoning yang keliru tentang itu. 但是我们已经给他一个错误的指导。 Karena memuji Tuhan bukan tujuan pergi ke gereja. 因为去教会不仅是要赞美神而已， Kita memuji Tuhan karena kita sungguh-sungguh menyadari kebaikan Tuhan. 我们要赞美神，因为我们知道神对我们的一切的恩惠。 Tuhan itu penyayang kata Daud. Dia pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. 因为大卫也在这里说，神是有怜悯、有恩典，不轻易发怒的。 Dan respon seorang manusia seutuhnya adalah kita bersyukur kalau kita mendapatkan kebaikan. Amin. 而人对这个的反应就是我们要感恩。 Saudara, saya tahu ini bukan mau bagaimana, tapi saya mau sharing saja, saudara. 牧师要跟我们分享， Saya itu jujur paling sebel ketika parkir. Setelah keluar mobil atau motor tiba-tiba prit, itu saya sebel dengarnya. 他很讨厌，如果他要在停车的时候，突然有那个停车，就是那个人对他吹那个喇叭。 Tisiung cememen mingpai mah. Kalau saudara nyetir mobil atau nyetir motor, saudara tahu maksud saya ini. 那你在有开车的，你可能会明白我的意思， Tukang parkir. 就是tukang parkir。 Maaf kalau misalnya ada saudara, tapi begini saya mau kasih tahu, tukang parkir tuh ada yang bikin kita bersyukur, ada bikin kita sebel gitu saudara. 就是安排车位的那个人，我们应该要感恩有他。 Saya akan dengan senang hati sekali membayar parkir ketika tukang parkir itu bertanggung jawab, dia parkirin dengan baik, dia juga arahin dengan baik. 我很开心的，如果我可以付那个停车位，但是那个人也可以帮助我怎样去安排那个车位。 Jadi kita bayar parkir, dia bilang thank you, kita pun thank you gitu. 所以当我们付给他钱的时候，他说谢谢，我们也感 Tapi 感 paling 谢他。 sebel dengan prit, terus kemudian dia datang, dia ambil duitnya langsung dia keloyar lagi saudara pergi. 但是很讨厌的，他没有帮我安排，但是他就 break 一声，然后跑来跟我要钱。 Kalau bisa bikin jadi babi panggang, saya bikin jadi babi panggang itu 如 saudara. 果可以把它烧掉，我想说， Kenapa? Karena kita tentu mengharapkan ketika ada terima uang katakanlah ada rasa thank you. Betul nggak saudara? 所以因为什么？我们该给他付钱的时候，他应该感到感谢， Itu arti menjadi manusia. 那就是人的意思。 Saudara menjadi manusia yang normal ketika saudara mampu untuk say thank you atau punya gratitude ketika menerima kebaikan orang. Amin. 作为一个正常的人，当我们接收到别人的好意的时候，我们应该感恩感谢他。 Tapi celakalah kita kalau kita menjadi manusia-manusia yang tidak tahu terima kasih. 但是很糟糕的，如果我们不知感恩， Saudara tahu tidak ini binatang apa? 弟兄姐妹知道这个是什么动物吗？ Ada yang piara di belakang rumah mungkin? 有可能你们有养它。 Kalau kids zaman now bilangnya sloth. 今天的孩子们可能都知道它 sloth 树懒。 Nah itu bahasa Mandarin ya. Saudara-saudara baru-baru ini ada sebuah video yang menunjukkan atau viral saudara. 过些时间有一个视频 Karena 在 ada 网上， seekor sloth yang mau nyebrang jalan dan ditolong sama orang. 因为有一只树懒在路上被一个人救它。 Kita lihat videonya ya. 我们一起看这个视频。 Dihandukin sampai coba bayangin. Nah ditolong nyebrang jalan saudara. 他把它抱起来，放在路边。 Oh so sweet. Jadi di video itu dikatakan ini sloth mengulurkan tangannya dan seakan-akan bilang thank you. 然后所以在这个视频里说，这个树懒它
倒回来，给他的手说，跟这个人说谢谢。 Upa gumawo. 欧巴，谢谢。 Saudara-saudara, ketika saudara menyaksikan video ini viral gara-gara video ini seakan-akan menunjukkan bahkan binatang pun tahu thank you, saudara-saudara. 所以在这视频在网上传的时候，他们就说，虽然它是一只动物，它也知道感恩感谢。 Bukankah kita melebihi binatang ini? 我们是不是要比这个动物好呢？ Kalau kita menjadi manusia, 如果我们是人类， menyadari bahwa ada banyak kebaikan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita, kenapa kita tidak bisa gratitude? 当我们觉悟到神对我们的恩惠祝福的时候，我们为什么不能感恩呢？ Mungkin sebenarnya kita harus mengakui bahwa kesalahan kita adalah kita kurang betul-betul memikirkan, memaknai hidup kita. 有可能我们应该要怎样的真的去思想我们人生上的意义。 Daud kemudian mengatakan Tuhan itu penyayang, pengasih. Kenapa? Karena dia betul tahu bukan hanya berkat Tuhan yang dia dapat, tetapi dia mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. 然后我们要说神是有怜悯的，因为他知道我们不仅得到了神的恩典，但是神的救恩。 Daud mengatakan bahwa Tuhan itu penyayang dan panjang kasih setia. Tuhan itu tidak seperti penuntut dan pendendam. Dia adalah Tuhan yang baik. 然后大卫在这里说，他是不轻易发怒的神，他也不按我们的罪过待我们。 Kenapa Daud ngomong tiba-tiba dia ngomong tentang dosa, saudara-saudara? 为什么他突然间提起罪恶呢？ Karena Mazmur ini adalah Mazmur ungkapan puji syukur Daud. Karena dia sadar betul bahwa dia pernah jatuh di dalam dosa. 因为他写这篇诗歌的时候，他知道他应要感恩，因为他曾经也犯罪。 Daud pernah jatuh dalam perzinahan dengan Batsheba. Bahkan dia melakukan perencanaan pembunuhan berencana kepada Uria, suami Batsheba. 然后因为他之前也有犯奸淫，然后他也犯了要去谋杀人。 Pada zaman itu saudara-saudara terkenal bahwa yang namanya dewa-dewa itu baperan, saudara. 当时很多人都知道，那些他们拜的神 Bahasa Mandarinnya baperan apa? 都很情绪化。 Wah itu ya. Baperan itu maksudnya saudara-saudara dewa-dewa itu tersinggung luar biasa dan harus dijaga perasaannya. 所以他们觉得他们的神都很情绪化，他们需要去顾那些神的情绪， Jangan sampai dewa marah. 不要让他发怒。 Makanya para penyembahnya itu seringkali bahkan melakukan penyembahan menyembelih manusia, saudara-saudara. 所以当时他们很多都在线上他们的人类。 Kalau dewa itu marah, hujan tidak turun. 如果他们的神发怒，雨不能再下； Kalau dewa itu marah disambar geledek nanti. 如果他们的神发怒，会被打雷。 Saudara-saudara, kita menemukan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak demikian. 但是我们要知道，我们的神不是这样的神。 Dia Tuhan yang dideskripsikan sebagai Tuhan yang panjang sabar. 在这里，他说了，我们的神是不轻易发怒的神。 Nah, menariknya saudara, dalam bahasa Ibrani kata panjang sabar itu menggunakan satu kata yaitu erek apayim. 在希伯来文，这不轻易发怒，他用了一个词 “erek apaim”， Artinya apa? Hidungnya panjang. 意思是什么呢？鼻子很长。 Saudara mungkin bingung ya, kok hidungnya panjang ya? 可能大家觉得为什么是鼻子 Itu 长 kata 呢？ istilah saudara. 这个是一个形容词。 Karena pada zaman itu saudara, kalau penggambaran orang marah itu seperti mukanya merah, hidungnya merah. 因为当时他们来描述人在发怒的时候，他们的鼻子会红，脸会红。 Jadi kalau misalnya orang ngamuk itu hidungnya sampai memerah 所 saudara. 以那个人在发怒的时候，他的鼻子会红起来。 Nah digambarin kalau hidungnya pesek merahnya cepat saudara. 所以他们说，如果是鼻子扁的，他们的鼻子会红。 Beberapa langsung pegang hidung. 很多人都在摸。 Tapi kalau hidungnya panjang merahnya lama saudara. Nah, gitu 但是 maksudnya. 如果他的鼻子长的话呢，他要红会有一段时间才会红起来。 Tentu ini cuma istilah. 当然，这只是形容词 Tapi 而 istilah 已。 ini menggambarkan Tuhan itu adalah penyabar. 但是这个形容词呢，描述了我们的神是不轻易发怒的， Dia bukan Tuhan yang baperan. 他不是情绪化的神。
Saya membayangkan saudara-saudara kalau Tuhan baperan mati kita semua. 我们可以想象，如果我们的神是情绪化，我们都会死去。 Dia jauh lebih tahu hati kita yang paling dalam. 他当然会知道我们深处心里是。 Bahkan ketika kita beribadah tidak sungguh-sungguh, dia tahu hati kita. 当我们崇拜不全心全意的，他也知道。 Kalau dia jiwanya seperti emak-emak yang gibahin dan nyinyir saudara-saudara, 如果他的神的性格就像一些妇女， habis kita. 我们会完蛋。 Kalau dia dikit-dikit saudara menghukum kita, habis kita. 如 Saudara. 果他一点点的要来惩罚我们，我们也完蛋。 Saya tidak tahu lagi berapa banyak hukuman Tuhan yang terjadi kalau betul-betul dia hitung-hitungan soal dosa sama kita. 如果他跟我们去计算我们一切的过犯，我不知道我们有多么的多的惩罚要等待我们。 Tentu saya tidak perlu menghitung dosa, kita tidak perlu umbar-umbar dosa di sini. Tapi saudara-saudara bukan dosa yang sampai parah-parah banget, tapi hal-hal kecil sederhana. Itu pun saya pikir kalau Tuhan hitung-hitungan, habis kita. 当然，我们要计算我们的罪，不需要去说大的罪。如果那小小的罪，我们要去计算的话， Saya itu dulu studi S1 sebagai seorang sarjana computer science, saudara-saudara. 传道之前他读大学的时候，他是读计算机的，他是个程序员。 Dan sebagai seorang programmer AI, saya itu kerjaannya sampai tengah-tengah malam, saudara-saudara, coding. 作为程序员，很长时间都做到很晚，就是在编码上。 Dan berapa kali saudara tugas kuliah itu diminta untuk kerja kelompok. 很多时间，他们的作业就是团体作业。 Dan saya ingat betul saudara kalau udah kerja kelompok biasanya kita tuh bagi tugas dan kita bagi kelompok-kelompok coding saudara. 当我们做团体作业的时候，每一个人都做他自己，我们已经分工了。 Dan biasanya saudara saya kebagian untuk kemudian sebagai finishing touch untuk menyelesaikan semua jadi sebuah program aplikasi yang utuh, itu biasa saya bagiannya. 很长时间，他都被会分到他作为完整的、完全最后的一部分的。 Kalau ada di antara saudara di sini adalah programmer, saudara tahu bahwa coding itu adalah seni. 如果弟兄姐妹是程序员，你们都知道编码是个艺术。 Orang bisa coding tapi codingnya berantakan, semrawut, ancur-ancuran saudara-saudara. 有的人他可以编码，但是他编得很乱。 Dan dalam kerja kelompok saya bisa ketemu ada temen yang coding itu berantakan saudara-saudara. 在团体中，我可以发现到有一些人他们编码的时候编得很乱。 Jadi saya kalau lihat udah codingnya berantakan, udah nggak tahu ini logikanya ngawur-ngawur. Saudara-saudara untuk memperbaiki codingnya dia itu aja makan waktunya luar biasa. 在我看到他编的编码这么乱的时候，我要去改的时候，那个可以浪费很长的时间去改。 Kira-kira itu perasaan saya saudara ya, BT-nya kayak begitu kalau lihat orang coding ngawur saudara. 这大概是当时我的情绪，在我看到这么乱的编码的时 Jadi 候。 biasanya yang saya lakukan adalah 所以我平常是怎么做呢？ saya Ctrl A. 我打 Ctrl A， Oke, ini Caleb ya. Saya blok semuanya, 他把它盖住， delete. 然后取消、 Saya bikin baru. 擦掉， Itu yang saya lakukan biasa. 那就是他平常做 Saya 的。 membayangkan kalau Tuhan itu kayak programmer. 我在想象，如果神就像程序员， Dia lihat nama Andre Tunggal. 如果他看到名字， Kelemahannya, aduh banyaknya minta ampun. 看到我的名字，然后我们的过犯有很长， Dia blok semua, 他把它盖住， delete. 然后 delete 取消。 Itu kalau Tuhannya Andre Tunggal. 那是因为他是不轻易发怒的神。 Tapi puji Tuhan, Tuhan kita nggak begitu. 但是感谢主，他对我们不是这样。 Tuhan kita tuh sabar. Kalau kita tuh makin tua, masih ada kelemahannya, Tuhan kita tuh sabar. 我们的神是不轻易发怒的，是充满耐心的神。 Kadang-kadang kita masih jatuh dalam dosa, Tuhan kita tuh sabar. 有时候我们还在犯罪，但是他还在的很忍耐。 Bahkan saya yakin ada momen-momen di mana saudara sadar bahwa sudah ini benar-benar fatal kesalahan saya. 我知道，但是有时候我们也自己很清楚，我们犯的罪已经很
Tuhan kita punya hak bukan untuk delete aja, 我们的神不仅把它除掉， tapi Dia beranugerah, Dia memberikan kesempatan bagi kita, 但是他的恩典给我们机会， bahkan Dia tetap memberikan kebaikan. 甚至他一直的在赐给我们恩赐。 Kalau kita manusia normal, 如果我们是正常的人， tidakkah hati kita melimpah dengan syukur? 我们的心是不是要充满感恩呢？ Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiamu, sejauh timur dari barat. Kau jauhkan pelanggaranku. Saya tahu saudara terpesona. Boleh daftar Sanctus enggak saudara? Enggak, bercanda. Saudara-saudara, ini lagu yang menunjukkan kepada kita perasaan Daud, bagaimana dia menyadari Tuhan, aku itu sudah seharusnya dicopot jadi raja. Aku itu sudah seharusnya binasa. Bahkan aku seharusnya Tuhan tidak perlu ada dan bisa menghadap Tuhan. Tetapi aku diampuni sama Tuhan. 在大卫写这篇诗歌的时候，他自己觉悟到他自己有多么犯特大的罪，他知道他应该是要灭亡的，但是神来拯救他，神来赦免他的罪。 Hati saya selalu tergetar saudara kalau membaca kisah-kisah bagaimana pengampunan kasih karunia Tuhan itu, saya selalu tergetar saudara. 我们的心在读这经文的时候，很长时间，我的心都很颤抖。 Saudara tentu ingat bagaimana ada seorang perempuan yang mau dirajam ramai-ramai oleh para pemuka agama. 我们记得有一位妇女，当她要被舌头丢的时候， Seorang perempuan pendosa yang kedapatan berzina mau dirajam batu. 这犯奸淫的妇人，她要被丢石头的时候， Tetapi Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia itu mengatakan kepada sang perempuan ini, aku tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa. 但是耶稣对她说：“走吧，从现在起不要再犯罪了。” Betapa panjangnya dan lebarnya, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. 天离地何等的高，他的慈爱也何等的大。 Itulah yang kemudian menjadi alasan kenapa kita dengan penuh gentar datang kepada Dia. 这也是我们的理由，要来到神的面前。 Mari kita ambil waktu sebentar saudara. 我们有取时间， Bolehkah saudara menghitung kasih karunia Tuhan dalam hidup saudara sekarang? 我们能不能数神赐给我们的恩典？ Saya percaya tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya listnya saudara-saudara. 我不相信大家没有这个恩典的例子。 Mari ambil waktu beberapa detik untuk memikirkan 我们拿几 berapa 秒 banyak 钟， kebaikan Tuhan yang saya 我 terima. 们来拿几秒钟来思想神赐给我们的恩典， Kebaikan dan kemurahan Tuhan. 他的怜悯、慈爱。 Tidakkah hati kita bersyukur kepadanya? 我们的心怎样不感恩呢？ Untuk berkat Tuhan. 神的祝福， Kalau Tuhan tuh hitung-hitungan saudara berapa banyak berkat yang kita udah terima saudara-saudara. 如果神在计算我们接受了他的 Kadang 祝 kita 福， kadang kita masih nakal-nakalnya tapi dia masih baik sama kita. 有时候我们调皮，但是他也还在爱我们。 Kadang kita tuh juga kurang ajar sama Tuhan. 有时候我们也不听他的话， Tapi dia tetap kasih kita makan. 但他也一直的 Dia tetap 赐 kasih 给我 kita 们 kebaikan. 食物，他也一直的赐给我们慈爱。 Katakan dari dalam hatimu, 我们在心里想， terima kasih Tuhan. 感谢上帝， Terima kasih karena Tuhan itu penuh kasih setia. 感谢上帝，因为你的信实慈爱。 Saudara-saudara, saya sebagai sebuah penutup. 弟兄姐妹，作为结束， Bagian akhir ayat 13 itu Daud mengatakan seperti bapa sayang anaknya. 就像13节，父亲怎样连续他的儿女。 Saya percaya kasih setia Tuhan itu
Bahkan digambarkan Daud itu seperti bapa sayang sama anak. 在这里，大卫描述信实慈爱，就像一个父亲怎样的连续他的儿女。 Dalam Lukas pasal 15 tentang perumpamaan anak yang hilang, saudara-saudara, 就在路加福音15章的浪子回头的故事， digambarkan bahwa sang anak itu, saudara-saudara, pergi meninggalkan rumah karena dia merasa nggak nyaman sama bapaknya. 在这里的故事里，他的儿子离开了他的父亲，因为他觉得在他父亲的家，他感到不舒服。 Saya membayangkan sebagai anak dia mengatakan sama papa tuh tinggal nggak asik, kata dia. 他觉得跟他的父亲住在一起不爽， Jadi dia mengatakan, Pak kasih saya harta saya lalu saya mau pergi jalan-jalan. 所以他跟他的爸爸要财产，然后他要去流浪， Saya mau healing-healing, 他要去逛， mau party. 他要去， Akhirnya dia pergi dan dia berfoya-foya, saudara-saudara. 然后他出去玩。 Dan firman Tuhan menceritakan, Yesus bilang bahwa sang bapak itu menanti anak itu pulang. 然后在那里说，他的父亲在那里等待他回来。 Saudara, kita seringkali berpikir bahwa anak yang hilang ini adalah para pendosa yang kurang ajar di luar sana, saudara-saudara. 很时候，我们觉得这个浪子是那些在外面还在犯罪的人， Para pendosa yang kumpul kebo, 那些犯奸淫的人， jual narkoba, 卖毒品的人， mafia judol. 就是赌博的人。 Kita salah kalau berpikir anak yang hilang itu kayak begitu. 如果我们想浪子是这样的人，我们是错的。 Menurut saya anak yang hilang ini masalahnya satu. 对我来说，浪子 Hatinya nggak in sama bapaknya. 他的心和他跟他的父亲没有。 Saudara tahu dosa yang paling parah itu adalah bukan karena saudara bunuh orang, berzina. Bukan itu. 犯罪不仅是杀或者去骗人、犯奸淫， Tapi dosa yang parah itu salah satunya adalah bikin kita meskipun duduk di gereja memuji Tuhan tapi hati kita tuh tidak menginginkan Dia. 罪恶也是当我们的身体坐在教会的时候，但是我们的心不要神，那也是罪。 Hati kita tuh jauh dari Dia. 我们的心离他很远， Jadi dosa paling parah itu bikin kita begini. Ah, saya masih ke gereja kok. Artinya saya oke. 所以那个罪让我们觉得我还在教会，我是还好， Ah, saya bukan pendosa kok. Artinya saya oke. 我不是去犯罪的人，所以我还好。 Itu dosa yang paling parah. 那是最惨的罪恶。 Karena dosa itu membuat kita tetap jauh dari Tuhan. Meskipun kita tetap merasa ada sama Tuhan. 因为那罪恶使我们离开了神， Jadi dosa itu sebenarnya membuat kita tetap jauh. 所以那罪恶其实使我们都很不耐， Jadi kita merasa tidak benar-benar mau untuk datang mendekat kepada Tuhan. 所以我们没有感到我们要真的要来到神的面前。 Dan Kristus datang untuk kemudian mengatakan kepada kita bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. 然后基督来跟我们说，他是真理。 Aku datang untuk membawa engkau untuk mendekat kepada Bapa. 我来把你带到父那里去。 Hari ini saya percaya bahwa kita harus bertobat bersama-sama. 今天我相信我们要一起来悔改， Kita harus datang kepada Tuhan dan kita harus datang dengan humble dan mengatakan, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh untuk terus bertobat dan meresponi kasih setia 我 Tuhan. 们要以谦卑的心来回应神，要跟神说，神真的我们要悔改。 Maukah kita memuji Tuhan bukan karena rutinitas? 我们不要因为习惯性的来崇拜， Maukah kita memuji Tuhan bukan karena memang kita harus nyanyi? 我们赞美神不是因为我们应该赞美。 Bagi teman-teman yang baru yang akan baptis, ini kesempatan dan momen bagimu untuk mereformasi hati. 给那些今天要受洗的弟兄姐妹，这时刻也要来思考。 Saya tahu bahwa mungkin sebagian dari kita baptis bukan karena memang pengen baptis. 我知道我们很长时间我们受洗，不是因为只是要受洗， Tapi ini kesempatan bagimu untuk kemudian meresponi kasih setia Tuhan. 这也是我们对神的信实慈爱的反应。 Mari kita memberi diri dan bersyukur kepadanya. 来，我们感恩